terus adalah warga emas. Jadi ramai sangat ini itu tidak adalah ramai sebenarnya banyak berbahan pusat-pusat perniagaan, bukan saja perniagaan biasa tapi perniagaan yang berisikan pendidikan. Jadi itulah yang kita bincangkan pagi ini bersama dengan Puan Haji Hasina Syed Omar selaku Perdana Ahli Perniagaan Pendidikan Warga Emas dan Indonesia, dan juga Haji Asrul dan Ahmad Asnawi selaku Pengurusi Perniagaan Warga Emas dan Indonesia. Assalamualaikum. Okey. Saya baca apa yang dirasakan. Sekarang kita nak buka pemikiran orang semua orang bahawa kita mahu kalau kita menghantar dua kita secara umum mereka apa sekali tak kita sekarang ini memang sending kita itu yang dilakukan oleh perniagaan ini dan mungkin Puan Haji nak sedikit banyak tentang latar belakang pusat perniagaan. Pusat dah sampai asas staff saya. Kalau pergi ambil Ustazah ingat jalan. Ustazah sampai boleh periksa tenaga kamu boleh ambil tak? Saya tu bawa. Tak bawa dari sini. Kat no. Dia kat sini. Dia saya tu. Zuri. Macam mana nak ambil? Turun balik lah. Dia dekat lobby. Dia dekat lobby kiri. Ikut tangga kan. Ustaz ni Ustazah
terhadap Puan Siti Nazwan dan Puan Azwar dan seluruh konsisten yang mengenai kelebihan pusat keadaan terjadi semoga semua Sekarang nak duduk kat mana? dan bagi semua sama-sama kita semuanya nak buka bola agar kita nak membuktikan kesayang dari ibu kita kita yang berada di rumah atau berada di tempat yang boleh kita juga insyaAllah akan berkata baik nanti kita berehat seketika kita kembali dengan topik-topik seterusnya yang akan datang. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada sudi having us from Darul Insyirah, sebuah pusat penjagaan warga emas Islam, dan juga pusat penjagaan ini bukan sahaja pusat penjagaan tapi juga pusat pendidikan. Untuk memberi kenalan lebih lanjut, kami ada satu video presentation sebagai kenalan kepada Darul Insyirah.
lebih lanjut, saya mempersilakan Pengurusi Darul Insyirah Puan Hajar Asaridan untuk memberi keterangan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita straight to the point je lah ya, sebab masa tak lama. Jadi terima kasih kerana menerima kedatangan kami. Jadi saya ingin terangkan mula-mula penubuhan Darul Insyirah ni kenapa kita tercetusnya idea ni. Because why, ada satu tempat kami pernah pergi di Semenyih, 14 orang warga Muslim, tapi dijaga oleh orang bukan Islam. Terus terang saya cakap orang Kristian yang jaga. Jadi right after that kita balik, kita tak boleh tidur malam. Kita have to do something, kan? Mungkin anak yatim orang dah banyak buat pertubuhan semua ada kan, ada perlindungan. Tapi somehow dalam era kesibukan kita ni kan, materialistik kita lupa bahawa kita ada warga emas ni yang perlu juga dijaga, dipelihara dan dilindungi. Jadi kami pun regroup balik dengan rakan-rakan dan do something. We have to do something. Kalau nak tebing jari ni memang senanglah, salam ni lah, jadi mak dan whatever kan. Tapi no, kita solution finder. So kita start dengan Darul Insyirah. Jadi Darul Insyirah ni kita buat study, kita buat kajian, kita pergi tempat penjagaan yang biasa-biasa. Rupanya dekat situ dia jaga saja, tak ada pendidikan pula. Lepas tu ada satu tempat tu kita pergi kat Al-Jadrami. Kat situ pendidikan saja, jagaan tak ada. Dia kena ibu-ibu yang sihat di situ. Dan waiting list is 800 waiting list. Yang model-model yang nak pergi ke situ. And then kita kena sedar bahawa by 2030 negara kita akan jadi negara tua. Negara tua ni maksudnya ramai rakyat kita yang lebih sihat mentally, physically, dan mereka ni adalah profesional. So bila dah pencen tu apa nak buat sometimes kalau bila dah pencen ada group apa ke tak apa. Tapi kalau tak ada grouping ke apa, nanti murung tengok dinding, tengok kan, look at the TV, look through the TV. Lepas tu rumah besar 6 bilik tak tahu nak buat apa kan. So we don't want that. We want warga emas yang produktif, yang boleh menyumbang balik pada masyarakat. So Darul Insyirah, this is it. Bukan sahaja tempat, but that is the perjuangan yang kita nak sampaikan. Perjuangan number one untuk memastikan warga emas kita sentiasa di sisi warga Islam, di sisi orang Muslim. Okay? And number two, kita nak menjaga akidah mereka, memastikan mereka sentiasa dalam ambience agama. Sebab sekarang ni kita ada lifelong learning kan. Sepanjang hayat mereka akan sentiasa dalam pendidikan. Seperti mana Darul Insyirah yang kita lihat kat sini, kita punya jadual full. Pagi ada kelas, petang ada kelas, dan kita ada konsultan agama datang. And then sometimes ada guru marhaban yang akan datang ajar. And then sometimes kita akan keluar ke surau-surau terdekat. Kita bawa ibu bonda-bonda kita ni belajar di situ. Dan tempat Darul Insyirah ni adalah di mana anak-anak mereka hantar dengan iringan kasih sayang, waris mereka. Because why? Ada yang daycare, pergi pagi balik petang. Anak pergi buat PhD kat UPM, mak pergi universiti dekat Darul Insyirah belajar. And then ada yang check in sendiri. Dia kata saya dah pencen, saya nak belajar dan saya nak dikelilingi oleh orang-orang yang aktif dan dia nak menyumbang balik pada masyarakat. So dia check in sendiri. Ada juga. Okay. So tapi bila kita dah ada pengalaman kat Darul Insyirah ni, kita rasa bila dah buka satu, kita perlu actually buka form. Permintaan tu banyak, waiting list is very long. Kenapa saya kata form? Because why? Kita kena buka satu untuk yang alert. Okay, yang ladies yang alert, satu rumah. Ladies yang kurang alert, satu rumah. Yang kurang alert, let's say dia dah amnesia sikit, Alzheimer, tu pendekatan lain dah pula. Pendekatan modul kena reka lah yang lain pula. Okay? And then kita ada permintaan daripada uncles yang alert, yang anak kelas yang dah pencen. And then uncles yang dah kurang alert, but then dia punya anak-anak risau, pergi kerja tapi ayah tinggal seorang kat rumah. Kan? Sekarang ni kan kita macam-macam, kadang kita
kita dah dengar macam-macam bonda-bonda tinggal di kampung, seorang-seorang kampung pun dah not very safe kan. Kena ragut lah, and then in newspapers pun ada yang kena rokok dan sebagainya kan, not safe anymore. So this is the place, this is why we have to do it dalam Insyirah ni. Okay? Jadi antara program yang lagi yang dekat Darul Insyirah ni, kita nak create positive aura dalam tu. Kita juga ada Raudatul Hufaz. Raudatul Hufaz ni anak-anak akan datang situ, ada kelas on Saturdays 3 to 6 PM. Mereka bukan belajar membaca Quran sahaja, terus direct kita ajar bimbing mereka menghafaz Al-Quran dan juga ada hadis-hadis. Sebab budak-budak ni fresh kan, very fresh, boleh absorb kan. And then biasa kita dengar kalau sentiasa di lingkungan ilmu lah apa kan, 70,000 malaikat akan berada di keliling kita kan. So keberkatan tu kita nak. Jadi alhamdulillah setakat yang kita muka ni ada yang bonda-bonda yang asalnya amnesia, but now she's getting better. Yang dulu bonda-bonda dia dah lupa cakap Jawa. Dia dulu orang Jawa. Kita ada Mbak seorang. Lepas tu kebetulan alhamdulillah kita ada warden yang pandai cakap Jawa dengan dia, alhamdulillah dia pandai cakap Jawa balik. Gitu. So alhamdulillah bonda-bonda di tempat kami very positive dan mereka very productive. They want to give something back. Sebab bila kita buka Darul Insyirah, rupanya kita perasan ramai sekolah-sekolah yang nak datang pula. So sometimes kita kata okay, satu bulan mungkin 2 sekolah je lah. Kalau tak every week schools nak datang melawat. So kalau kita tak provide that, mungkin dia pergi ke tempat-tempat lain lah. Sebab kita ada seorang gerontologist tahu tak? Saya pun tahu gerontologist ni apa? Bidang yang mengkaji warga emas. Okay? Gerontologist dia datang tempat kami, dia kata, did you know that dalam 44 places kita pergi, 4 sahaja tempat warga emas Muslim. Imagine, kita negara Islam kan. And then sampai tahap kita ada warga Singapura. Kami tu Darul Insyirah, dia punya persistent, dia 3 kali dia datang ke kita. Kata please open up a Darul Insyirah in Johor Bahru. Kata why Puan? Because why my friends kata duduk di tempat Buddhis, di tempat Christian di Singapore. And then kalau nak duduk di tempat Muslim, it's 800 more waiting list, and then mungkin tak ada pendidikan lah, kita jagalah kan. So we are different. Kita pendidikan tu different. Because why is lifelong learning, dia belajar sampai akhir hayat. Bila ibu bonda-bonda kita datang ke Darul Insyirah tu, berlangkah masuk Darul Insyirah, bonda niat terus kita menuntut ilmu kan. Let's say kalau Allah tarik nyawa kita masa tu ke, kita dalam keadaan mencari ilmu kena sampai akhir hayat. And then alhamdulillah bonda-bonda kita very proactive, very mereka pernah membuat persembahan, dijemput Merdeka Raya dekat sekolah Jalan 3 Bandar Baru Pagi, siap bagi nasihat bonda mendapat tepukan gemuruh. So we are receiving them and bringing them back to the community. Diorang boleh sumbangkan balik dalam kapasiti diorang lah, dalam kapasiti mereka kan. So and then bonda-bonda kita ni yang di Darul Insyirah ramai itu professionals. Bila mereka duduk di situ, mereka pula bagi idea. Okay, why not we do this? Why not we do that? So they feel they are wanted, they are ownership tu terhadap diri mereka kan. And then they have lots of ideas kan. So that is jadi marilah bersama-sama kami. Darul Insyirah is not just a home, bukan saja rumah penjagaan warga emas, warga tua tak, warga emas. Kita martabatkan warga emas kita ni kan. Pusat penjagaan warga emas, pusat penjagaan dan pendidikan. That is the difference. Pendidikan, it is a lifelong learning. So we have to question ourselves. We have our parents at home. Cuba tanya balik diri kita, apa mak kita buat sekarang ni? Okay, kita dah bagi duit dah setiap bulan kan, makan minum macam tu je ke kan? Is it enough kan? Melainkan you can provide ustaz ke, atau melainkan ibu bapa tu dia memang sendiri aktif, dia ada grup dia boleh pergi masuk tu, then okay. Tapi kalau mak tu duduk rumah je, lepas tu at least kalau dia ada kucing-kucing, dia punya ayam ke apa, dia samping juga. Tapi mesti kita rasa is it safe kan kampung sekarang ni kan. Tapi sekarang ni kalau misalnya
dekat suasana KL ni, dekat Selayang kita ada seorang bonda tu, anak dia tengah buat PhD. Memang anak dia memang baik lah kan. Dia kata tapi dia duduk kondo. Sebelah Chinese, sebelah India dia duduk kondo. Lepas tu mak dia dapat stroke. Mak dia dapat stroke, kata the only solution is doktor kata is she has to have friends. So kat mana? I don't know where. Sebab saya pun busy daripada pagi sampai petang belajar kan. Nak siapkan PhD. So this is the place. So dia hantar pagi Isnin, ambil Jumaat petang. Dan mula-mula macam mak dia unhappy lah kan. Tapi dia lah macam, oh ni letak aku mana ni, kata kan. Kata. Tapi bila kita tengok, kita terang, kata nanti mocik kita nak buat buku resepi ni, mocik dia pernah masak di Istana Pahang. Di Raja Pahang. So ada resepi yang dia ada. Kita boleh compile dan kita akan buat. So dia rasa diri dia produktif balik. So Alhamdulillah. So that is perjuangan Darul Insyirah. Dan kita amat menyeru lah, kita menyeru please pergi bersama-sama kami Darul Insyirah untuk kita buka peluang, peluang untuk derma wakaf. Sebab kita ada banglo yang tadi tu, yang cantik di Bandar Baru Bagi. Dan Bandar Baru Bagi bukannya hartanah yang murah-murah lah kan, quite expensive. But then bagi kita setengah kata mahal sangat nak buat orang. Tapi kita no compromise. Because why? Jangan asal Islam tu nak cari rumah untung-untung ke tak nak, kata. Boleh je kalau as a business kan orang akan cari rumah kecil-kecil, sempatlah 30-40 orang. No, kita not like that. Kita Islam, Muslim, kena ada izah tu. So we want the best for our bonda. Tempat tu Alhamdulillah dia different from other places because kita dapat community punya kerjasama. So walaupun proses tu pagi petang, bukan bonda kita saja pergi, community sekeliling, yang geng-geng pop ni, persatuan orang pencen ni, ramai kat pagi tu. Jadi dia orang pun datang classes, join our classes and then mingle around dengan our warga emas. So kita ada buka pada derma wakaf. Satu square feet 200, rebutlah peluang itu. And then kita ada derma tapak kata 30K. 3 has been taken. So berapa taken? Berapa lah? 13. Kita ada 16. So 3 taken, tinggal 13. Pakatlah berbun. And then kita juga sekarang tahun ni kita ada buka pada korban. Siapa nak buat korban, ahlan wa sahlan, mailah bersama buat kami korban. Korban 3 pahala sekaligus insya-Allah, mudah-mudahan. Satu korban, ini korban Cambodia ya. Kita kerjasama dengan pesada Oasis Travel. Jadi satu korban, and then satu pahala sedekah Cambodia. Sebab Cambodia ni dia sedekah ni mungkin in terms of barang-barang, not only food barang-barang education kan. Sebab kat situ kita ada Melayu campar dan sebagainya kan. And then dengan 350 you also get to derma dana pembangunan Darul Insyirah. So 3 in 1, korban. So 2 minutes lagi. Jadi saya menyerulah, jomlah bersama-sama kami. Dan cita-cita kami adalah untuk membuka Darul Insyirah di setiap negeri. Dan itulah bila buka di setiap negeri kita kena sekali 4. Jadi sekarang kita ada 1. InsyaAllah kita akan sewa di belakang rumah kami. Kebetulan dia akan sambung PhD. Jadi kita akan buka untuk bonda-bonda yang kurang alert. Jadi another set of modules, different modules. Jadi kita nanti akan dengarlah pengalaman konsultan agama kita. Konsultan agama kita ni dia bersama dengan bonda-bonda kita. Tengok progress kita, ada finding semua kan for every individu borders kat situ. Maka saya rasa setakat itu saja. Nanti kita boleh soal jawab. Ini kita ada bendahara kita, Puan Siti Nazra. Sekian, terima kasih. Saya jemput konsultan agama kami, Ustazah Nur Salihah Muhammad Saleh. Beliau adalah seorang pensyarah pengajian Islam Usuluddin dari Kuis. Beliau telah bersama-sama kami yang menjadi konsultan agama di Darul Insyirah. Beliau juga seorang penulis buku Mengapa Perlu Berduka. Sedangkan Ustazah mungkin boleh sentuh tentang hukum
ya, dari perspektif Islam tu bagaimana penjagaan warga emas di tempat yang bukan Muslim, dan apa perlunya ada tempat seperti Darul Insyirah ni. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, alhamdulillah Allah bagi peluang kepada kita semua untuk menajat, kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berkongsi dengan, sebelum saya menjawab persoalan daripada Puan Hajar, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu ayat Al-Quran dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan juga 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, yang bermaksud, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, maka mengandunglah ia sampai menyisihkannya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Allah, Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau redai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai ke anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk dalam golongan orang-orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan mereka, mereka akan menjadi penghuni-penghuni syurga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada beberapa pengajaran dan kesimpulan yang boleh kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara berbuat baik kepada ibu bapa dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tekankan bagaimana mereka telah sampai pada usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada mereka dan memberi ruang kepada mereka untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ditekankan kepada kita di sini, selain daripada sifat seorang anak yang perlu berbuat baik kepada ibu bapanya dan mendoakan ibu bapanya, ialah sifat ibu bapa itu sendiri yang juga berdoa untuk anak-anaknya supaya dia mendapat generasi yang baik, yang soleh, supaya anak-anak yang dilahirkan itu menjadi generasi yang boleh mewarisi kesolehan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadis yang ini saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang cukup menarik, yang saya jumpa apabila saya tengok tafsir daripada ayat ini yang berkaitan dengan wa idza balagha ashuddah, apabila seseorang itu telah sampai usia, dia telah sampai satu usia sehingga 40 tahun, maka Ibnu Katsir telah membawa satu hadis yang menceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya pandangan dan juga sikap Islam
Islam kepada warga emas, sikap ataupun pendirian Islam kepada mereka-mereka yang telah sampai kepada usia 40 tahun. Hadis Rasulullah yang dipetik di mana di bawah matan yang penuh nak menunjukkan bahawa hadis ini bukan hadis dhaif, bukan juga hadis yang ada sanadnya digugur di tengah-tengah, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad yang menyebut bahawa, saya baca matan ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-'abdul muslim idza balagha 40 sanah khaffafa Allah hisab. Seorang hamba Islam, seorang yang beragama Islam, seorang muslim, apabila telah sampai usianya 40 tahun, Allah panjangkan usianya 40 tahun, maka Allah ringankan hisabnya. Wa idza balagha 60 sanah razaqahu Allahu al-inabah ilaihi. Apabila usianya mencapai 60 tahun, maka Allah rezekikan kepadanya peluang untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagha 70 sanah ahabbahu ahla as-sama'. Apabila sampai usianya 70 tahun, maka Allah menjadikan ahli sama', penghuni langit, menyayanginya, menyukainya, mencintainya. Wa idza balagha 80 sanah sabbata Allahu hasanatahu wa maha sayyi'atahu. Apabila sampai usianya 80 tahun, Allah sabitkan, tetapkan sabbatan, Allah tetapkan kebaikannya, tak gugurlah kebaikannya. Wa maha ni maksudnya Allah hapuskan kejahatannya, keburukannya. Wa idza balagha 90 sanah, apabila sampai usianya 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah ampunkan dosanya, apa yang telah lepas dan apa yang akan datang dan apa yang sedang berlaku. Wa syafa'ahu Allahu fi ahli baitihi. Allah bagi syafaat dengan dia kepada ahli bait. Siapa ahli bait dia? Kaum keluarga yang menjaganya, yang merawatnya. Wa kataba fis sama', dan Allah catat di langit, asirullah fi ardihi, dia adalah merupakan tawanan Allah di bumi. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bahawa berbuat baik kepada ibu bapa, menjaga ibu bapa adalah tanggungjawab wajib bagi kita semua. Bukan penghuni, bukan pusat jagaan, dan bukan sesi. Itu adalah sebenarnya hakikatannya macam itu. Sebenar-benarnya macam itu. Dan itu sebagaimana mereka menjaga kita. Saya tak berbual sepanjang itu. Walau bagaimanapun, apabila ramai orang bertanya kepada saya, habis itu adakah kalau kita tinggalkan ibu bapa kita ke rumah pusat jagaan dan rumah pendidikan sebagaimana yang telah diusahakan oleh Darul Insyirah ini merupakan satu penderhakaan ataupun juga merupakan satu penganiayaan dan penderaan mental dan emosi kepada ibu bapa kita. Ya? Apabila tuan-tuan pergi dan menjenguk ke Darul Insyirah dan melihat sendiri suasana persekitaran yang dilalui oleh bonda-bonda kita di Darul Insyirah, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan merasai bahawa satu penganiayaan dan penderaan telah berlaku di sana. Tetapi sebab apa? Sebab di sana kita menyediakan pendidikan sebagaimana kita letak anak kita dekat nursery, anak kita belajar ABC, anak kita belajar Al-Fatihah, anak kita belajar solat, anak kita belajar berdoa, anak kita belajar solat, belajar Quran dan sebagainya. Begitulah juga yang kita buat kepada bonda-bonda yang berada di Darul Insyirah. Mungkin sewaktu bersama dengan anak-anak sekolah dah lama tempoh masa yang tinggalkan, yang tak sempat nak baca Quran disebabkan sibuk menjaga cucu ke, sibuk dalam kehidupan ke. Tetapi di sini di Darul Insyirah kita kembalikan balik ingatan mereka kepada Al-Quran, penghayatan mereka kepada Al-Quran, dan juga kehidupan mereka dengan Al-Quran. Ya? Itu di antara perkara yang kita buat. Tetapi dengan satu syarat, tuan-tuan dan puan-puan, kita hantar ibu kita, bonda kita ke Darul Insyirah bukan kita letak
Letak tu tak payah ambil lah. Ya. Hantar dengan niat, dengan tanggungjawab kita, dengan kasih sayang kita hantar dengan perasaan tanggungjawab supaya ibu bapa kita atau bonda-bonda kita ada kawan-kawan, ada teman, ada environment mereka sendiri yang boleh mereka belajar dan boleh mereka mengembalikan balik zaman-zaman mereka berkawan dahulu. Itu pada saya itu satu perkara yang boleh dan diharuskan, sebab kita tidak meletakkan tanpa, kita tidak meninggalkan atau meletakkan ibu bapa kita sehingga kita tidak mengabaikan mereka. Itu tidak berlaku di dalam Islam. Sebab kalau kita tuan-tuan pergi hari Sabtu Ahad, memang kosong, memang tak ada. Bonda-bonda kita semua pulang ke pangkuan keluarga dan anak-anak mereka, sama ada ke rumah kakak dan sebagainya. Dan dia beroperasi pada waktu bekerja sahaja. Jadi itu juga di antara perkara yang pada hemat saya sebagai konsultan agama di situ merupakan, sebagai konsultan agama di situ banyak di antara perkara-perkara yang kita kongsi dengan bonda-bonda di sana, terutamanya dari sudut penghayatan Al-Quran. Pengalaman saya sendiri dengan orang tua saya, nenek dan sebagainya yang saya lihat, mana-mana diri kita sendiri, sebab kita semua ini melalui fasanya. Hari ini tuan-tuan dengan usia hari ini, tapi tidak mustahil kita tahu akan datang di mana tempat letak tuan-tuan, di mana tempat tinggal tuan-tuan, di mana anak-anak kita melayani kita. Dengan kasih sayang yang kita bagi kepada anak-anak kita, adakah kita juga akan mendapat imbalan yang sama sebagaimana kita serahkan? Itu juga melihat bagaimana kita mendidik anak kita, ya? Sama ada kita letakkan pendidikan agama yang pertama ataupun kita letakkan keduniaan yang pertama kepada anak-anak kita, ya? Jadi begitu juga dengan yang kita hadap, yang kita nak yang berlaku di Darul Insyirah ini. Pengalaman saya malam masa mula-mula Darul Insyirah itu bukan dengan hanya 2-3 orang sahaja daripada bonda yang ada di situ, dan kebanyakan bonda yang ada boleh dihantar ke situ dan boleh tidak ada, yang dah ingat-ingat lupa. Sekarang sekejap ingat, sekejap lupa. Sekarang ni kebanyakan bonda